Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Okey, bertemu kita sekali lagi. Okey, dalam tajuk subjek pendidikan kesihatan. Okey, dalam unit 11 dalam subtopik penderaan dalam keluarga. Okey, saya harap semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okey, sihat sahaja dan sentiasa upgrade diri kita, okey, menjadi seorang yang lebih baik, okey, belajar segala skill-skill yang kamu tak pernah belajar sebelum ni. Ambil peluang, okey, PKP ni untuk belajar skill-skill baru yang kamu tak pernah tahu sebelum ni, supaya setiap hari dalam hidup kita ni dipenuhi dengan proses belajar dan proses upgrade diri kita, okey. Okey, baiklah, jadi seterusnya Ustaz akan terus go through kepada kita punya tajuk dalam subjek PJPK. Kamu boleh, mana yang ada buku teks tu boleh rujuk buku teks PJPK muka 84 dan 85 di sini. Okey, jadi kita masih dalam tajuk keluarga lagi. Okey, baiklah, jadi seperti yang kamu sedia maklum, keluarga. Okey, kita akan go through kepada penderaan dalam keluarga. Okey, jadi tajuk ni sedikit sensitif, okey. Jadi mana-mana yang ada trauma keluarga, Ustaz minta maaf, okey. Jadi kamu boleh refer pada kaunselor, pada guru-guru jika kamu ada masalah dengan keluarga kamu, didera ke, okey, boleh refer kepada guru-guru ataupun kaunselor lah, okey, ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, baiklah. Jadi di sini pertama kalinya saya nak share berkaitan tentang penderaan keluarga ni. Okey, apakah cara untuk kita tangani jika kita didera? Okey, dalam keluarga kita. Okey, dalam keluarga kita. Okey, sebab penderaan ni boleh berlaku dalam tiga. Okey, pada tiga keadaan. Keadaan yang berlaku tiga ni adalah keadaan penderaan ni boleh berlaku pada kita punya fizikal, iaitu tubuh badan kita, daripada rambut sampailah ke kaki, lebam-lebam, cedera, berdarah, bengkak sana sini, itu penderaan fizikal. Okey, yang kedua tadi Ustaz tunjuk nombor apa ni? Dua. Yang pertama tadi penderaan fizikal. Okey, yang kedua adalah penderaan dari segi mental. Okey, mental yang berlaku pada pemikiran kita. Okey, ada orang dah tak sayang aku, mak ayah aku tak sayang aku, adik-beradik aku tak sayang aku. Overthinking kadang-kadang boleh menyebabkan, seperti yang kita dah belajar sebelum ni, apa? Kemurungan, yang boleh membawa kepada bunuh diri. Okey, itu yang bahaya. Okey, yang kedua adalah mental. Yang ketiga, penderaan boleh berlaku pada efek pada kita punya emosi hati kita, dalaman kita. Okey, emosi kita, emosi yang terlalu sedih sampaikan dia tak boleh cakap, tak nak bercakap lagi dah dengan orang lain, sebabkan terlalu sedih, dia membawa diri dan tak nak kongsikan masalah dia. Jadi masalah dia kan bukan bertambah baik, jadi bertambah buruk. Okey, jadi tiga ni akan berlaku secara serentak. Kadang-kadang berlaku berperingkat, kadang-kadang berlaku serentak. Okey, jadi kalau boleh elakkan berlakunya salah satunya daripada tiga ni. Okey, elakkan. Okey, cara bagaimana kita boleh mengelakkan diri kita daripada didera? Okey, pertama-tamanya laporkan kepada guru. Okey, laporkan kepada guru. Okey, bagi tahu pada cikgu awak yang awak percaya, okey, tentang apa yang berlaku pada diri awak di rumah. Okey, jangan senyapkan diri. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, laporkan pada jiran. Kalau ada jiran lah. Okey, ada jenis rumah dia tak suka berjiran, duduk satu tempat, tanah besar. Okey, rumah jiran jauh, 50 km, 100 km kan.
Tak ada jiran ni payahlah nak report kat siapa-siapa. Okey. Jadi kalau ada jiran, bagi tahu jiran. Okey. Beritahu jiran sekiranya awak dah didera. Okey. Hari-hari kena rotan, hari-hari kena sepak terajang, begitu pada jiran. Okey, yang ketiga, laporkan pada ibu bapa atau ahli keluarga yang lain sekiranya awak didera oleh ahli keluarga awak yang lain lah. Contohnya kalau adik ke, adik dera abang, abang awak ke, kakak awak ke, pak saudara, pak cik ke, mak cik ke, ataupun orang gaji ke. Okey. Dera awak, walaupun dia dah pukul awak, kau bagi tu siapa-siapa, aku bunuh kau. Jangan terpedaya. Dia hanya ugut tapi dia sebenarnya tak mampu nak buat. Okey, sebab dia takut orang lain tahu, dia bagi tu macam tu. Tak payah percaya, bagi tahu saja. Okey, bagi tahu saja. Okey, dan yang keempat, laporkan pada pihak berkuasa seperti polis atau pegawai di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, dengan membuat panggilan kepada melalui talian Nur. Okey, talian Nur ni. Okey, apa nombor dia? Dial 15999. Okey, nanti akan ada pihak berwajib akan refer pada masalah awak ni, dia akan datang rumah awak, ambil awak, bawa awak pergi daripada diorang ni. Okey. Dia akan bantu awak sekiranya awak didera, perlukan bantuan kebajikan, keganasan rumah tangga. Okey. Ada kes-kes pembuangan bayi ke. Okey. Nak dapat khidmat kaunseling, boleh jumpa ataupun call talian Nur ni di nombor 15999. Okey. Alright, itu adalah cerita yang pertama. Okey, teruskan pada muka surat 85. Kita akan tengok pertamanya, kepentingan menangani penderaan dalam keluarga dan kemahiran berkata tidak kepada penderaan dalam keluarga. Okey. Kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Okey, kenapa kita kena perangi? Kenapa kita kena mencegah penderaan ni? Okey. Jadi di sini 1 sampai 8 ni dia dah bagi tahu dah. Okey, untuk tingkatkan nilai harga diri, bermotivasi untuk ada tubuh badan yang sihat, emosi yang sihat, rangsang minda yang baik, elakkan berlakunya kecederaan, pengurusan diri lebih terancang, jalin hubungan sosial yang baik, membentuk sikap bersabar dan tolak ansur. Okey, ini kepentingan dia. Okey, saya tak urai satu-satu, panjang nanti video ni. Sebab 8 pula tu. Jadi 8 ni dah cukup banyak dah untuk kita lebih bermotivasi dalam mencegah penderaan ini. Okey, sekiranya penderaan ini berlaku, hampir-hampir nak berlaku pada kita, kita kena ada kekuatan untuk berkata tidak. Tak nak, tak boleh. Kalau kau buat aku macam ni, aku akan report pada sekian. Okey, jerit. Pertamanya, jerit. Okey, jika berkata tidak kalau kita dipukul, dicubit, digigit, digoncang, jerit kuat-kuat. Okey, jerit kuat-kuat. Biar satu taman tu dengar. Okey. Yang kedua, tidak pada perkataan yang kasar ataupun kesat. Okey, mencarut-carut, dikatakan tidak. Okey. Berkata tidak. Yang ketiga, pada cercaan ataupun kata-kata yang memalukan diri kita di khalayak ramai. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang aktiviti bully. Okey, say no to bully. Okey. Dan yang terakhir, kelima, berkata tidak kepada sebarang ejekan. Okey, jangan. Okey. Jadi kalau awak perasan, kelima-lima ni adalah satu perkara yang menggalakkan. Okey, menggalakkan ataupun faktor sebelum diri kita didera. Okey, ataupun semasa diri kita didera, kita mengalami benda ni. Okey, diejek, dihina, dipeluk, dipukul, digoncang, dipeluk. Tadi kau orang kena dera dipeluk. Digigit, digoncang, dipukul, dicampak. Okey. Jadi katakan tidak, beranikan diri. Okey? Beranikan diri awak.
Okey. Jadi sebenarnya kita ni dalam kes penjaraan ni dia ada akta dia, Akta Keganasan Rumah Tangga ni 1994. Okey, yang melindungi awak dalam sebelum berlakunya proses deraan ni. Akta ni sebenarnya dia lindungi diri kanak-kanak, okey, daripada dia ataupun diperlakukan sesuka hati oleh ahli keluarga ataupun orang lain. Okey. Jadi akta ni lah yang melindungi diri kita. Okey. Okey, jadi sekian saja Ustaz rasa perkongsian daripada Ustaz. Ustaz harap kamu dapat input tak banyak, sedikit pun jadilah daripada perkongsian Ustaz sebentar tadi. Okey, jadi Ustaz harap kamu semua dalam keadaan yang baik-baik, stay safe. Okey, jaga diri kamu. Okey, makan, tidur semua cukup. Kita jumpa pada hari akan datang. Okey, Assalamualaikum. Bye bye.